لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Baca sekali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimni, ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimni, ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Tuhanku, kepadamu maksud pengajianku dan hanya keredaanmu yang aku tuntut. Tuhanku, kepadamu tujuan kehidupanku dan hanya keredaanmu yang aku tuntut. Tuhanku, kepadamu maksud dan tujuanku dan hanya keredaanmu yang aku tuntut. Karuniakanlah kepadaku kasih kepadamu dan mengenali dirimu.
Afdhalul zikri la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, 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 la ilaha illallah. Allahu Allah, 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 ya Latif, 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 ultubi fi yasir kulli asir fa inna tayasir kulli asirin alaika yasir. Ya Latif, ultubi fi yasir kulli asir fa inna tayasir kulli asirin alaika yasir. Ya Latif, ultubi fi yasir kulli asirin fa inna tayasir kulli asirin alaika yasir. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyak kesyukuran di atas limpahan karunia, kehendak dan tolongnya Allah Subhanahu wa taala
yang telah mempertemukan oleh dia kepada kita pada malam ini dalam satu majlis ilmu. Selepas daripada kita bersama-sama menunaikan kefarduannya maghrib 3 rakaat secara berjemaah. Setelah daripada itu kita berzikrullah. Yang zikrullah ni tuan-tuan, yang telah hamba cerita pada kuliah-kuliah yang lalu, zikir lepas sembahyang maghrib merupakan satu tariqah yang diberi nama sebagai tariqatus syahrul radiyah, yang dalam itu meliputi zikrullah yang paling besar, iaitu afdalu zikri la ilaha illallah. Bila mana Allah Ta'ala sendiri mengatakan seafdal zikir ialah la ilaha illallah, kenapa kita mengabaikan satu perintah yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sedangkan kalau kita kaji pada hari ini tuan-tuan, zikir la ilaha illallah itu kita gunakan ketika bila? Imam jawab, lepas isyak sekali lagi dah, masa baca tahlil. Masa itulah baru nak baca zikir la ilaha illallah. Kalau tak ada kenuri tahlil, kita tak berzikir dah. Apa yang kita bawa lepas daripada fardu maghrib, benar. Kita baca subhanallah, kita baca alhamdulillah, kita baca Allahu Akbar yang jumlahnya 99 ataupun 100. Walhal kenapa pula kita meninggalkan satu perkara yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kerana zikir la ilaha illallah bukan semata-mata satu lafaz yang habis di lidah. Bahkan kalau tuan-tuan membaca sekalian kitab yang dikarang oleh para ulama yang didatangkan dari Nabi SAW, begitu banyak kelebihan yang meliputi dalam kalimah la ilaha illallah. Yang kalimah itu boleh meresap kepada darah, daging, zahir, batin dan sebagainya. Maka hamba seru kepada diri hamba dan juga kepada tuan-tuan yang alim, kalau boleh bermula daripada subuh dan maghrib yang akan datang, jangan ditinggalkan lagi zikir la ilaha illallah. Yang mudah-mudahan bila mana kita menghidupkan zikir tadi, terpancar nur pada mata hati kita, terpancar cahaya pada anggota kita, terpancar kehebatan pada lidah, mata dan sebagainya, yang mudah-mudahan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cerita berkenaan zikir ni tuan-tuan, insya-Allah bermula daripada kuliah yang akan datang. Dah. Asalnya hamba nak bawa tadi dah, tapi takdir Allah Ta'ala mendahului kehendaknya kita. Maka walaupun speed hari ni 140, lewat juga sampai. Allahumma salli ala Muhammad dah. Kita sampai ngam-ngam orang nak sembahyang maghrib dah. Baik. Asalnya begini. Yang lepas-lepas dah, insya-Allah kita akan bermula pada kuliah yang akan datang. Dengar baik-baik. Bermula daripada kuliah yang akan datang, kita akan melakukan lagi perubahan demi perubahan, peningkatan demi peningkatan. Bermakna insya-Allah pada kuliah yang akan datang lagi 3 minggu, hari Ahad minggu yang keempat, selepas daripada fardu maghrib. Takdir kata kalau hamba akan cuba datang seawalnya, selepas daripada semayang fardu maghrib, kemudian kita memberi salam, kita berzikir lebih kurang 3 kali. Kemudian semua jemaah termasuk imam pakat-pakat bangun untuk menunaikan solat ba'diyah maghrib 3 rakaat, 2 rakaat. Dah semua pakat-pakat buat sendiri. Ulang balik, selepas daripada kita sembahyang maghrib 3 rakaat, kita beri salam, zikir 3 kali astaghfirullah, kemudian semua pakat-pakat bangun untuk menunaikan solat sunat maghrib 2 rakaat. Selepas solat menunaikan solat sunat maghrib 2 rakaat, kalau boleh sembahyang sunat tu tuan-tuan tak usah bertempiaran. Duduk di saf masing-masing. Kalau nak afdal, bertukar tempat. Dah, bertukar tempat. Yang tadi kita duduk di sini, calit kawan kita, mudah-mudahan dia berubah. Baik. Setelah kita menunaikan solat sunat maghrib 2 rakaat, kita akan menunaikan pula secara berjamaah solat sunat awabin. Yang di mana-mana kitab, yang di mana-mana buku, semua kita baca perihal ni tuan-tuan. Semaya sunat awabin. Tapi kalau kita rujuk balik, pernah tak kita buat? Sedangkan ini satu perkara yang tak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Cuma kata ulama, afdal sunat awabin ni 8 rakaat. Dah, tetapi pengalaman hamba ketika duduk di pondok dan hamba rujuk kepada guru, memadai kita melakukan ia 2 rakaat. Bermakna kita akan buat secara berjamaah solat sunat awabin, ataupun namanya solat sunat taubat. Tapi masyhur di antara maghrib dengan isyak dinamakan dia solat sunat awabin secara berjamaah. Kemudian kita beri salam. Kemudian kita akan menunaikan pula solat sunat hifzul iman. Biar hamba cerita pada hari dengan tertib, takut besok tuan-tuan dah tak kelang kabut. Dah.
Setelah kita beri salam, kita pakat-pakat bangun jemaah pula. Kita akan menunaikan solat sunat hifzul iman. Apa makna hifzul iman? Semayang sunat memelihara iman. Yang juga kalau tuan-tuan belilah mana-mana buku tentang semayang sunat, diceritakan solat sunat begini. Cuma waktu yang paling afdal di antara maghrib dengan isyak. Setelah kita melakukan solat sunat hifzul iman, memelihara iman 2 rakaat secara berjemaah, setelah daripada itu kita akan bersama-sama berzikrullah dalam satu zikir yang dinamakan Tariqatul Ahmadiyah Idrisiyah. Kita akan berzikir dengan launan zikrullah daripada Tarikat Ahmadiyah Idrisiyah yang susu galunya daripada arwah Syekh Said Al-Linggi daripada Seremban. Yang teks zikir semua hamba telah sediakan. Bermakna mudah-mudahan dengan apa yang kita tulis, kita boleh membaca akan dia. Lebih kurang tak lama tuan-tuan, kalau apa yang kita rancangkan terbaik seiring dengan kehendak Allah Ta'ala, lebih kurang 8.20 habis. 8.20 habis. Kemudian kita akan meneruskan pengajian kitab sampai daripada waktu ini sampai pukul 9. Bermakna kita mengaji tuan-tuan bukan setengah jam. Hakikat kita mengaji bermula daripada maghrib. Jangan tuan-tuan nampak mengaji setengah jam sahaja. Tak, pengajian kita tuan-tuan sebenarnya terbahagi kepada 2. Satu, pengajian yang zahir. 2, pengajian yang batin. Apa dia pengajian zahir? Makanan bagi akal, iaitu ilmu kitab, yang kita akan bermula daripada 8.20 atau 8.25 sehingga pukul 9. Yang sebelum daripada itu, kita memberi makanan yang batin. Kita mengaji dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu pengajian yang berbentuk zikrullah, yakni makanan bagi hati. Yang mudah-mudahan bila hati dengan akal ni tuan-tuan dibersihkan keduanya dengan ilmu yang hak. Hati dibersihkan dengan ilmu zikrullah, akal dibersihkan dengan ilmu kitab. Mudah-mudahan terpancar nur pada zahir batin kita. Yang akhir sekali mudah-mudahan kita makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faham mana ibarat? Jadi bermakna kalau nak komplain pun komplain akan datang. Lalu dahulu jalannya bagaimana, kemudian rasa sendiri. Yang kata ulama, man lam yazuk lam yadri. Siapa tak rasa dia tak tahu. Walaupun sebulan 2 kali kita melakukan ini tuan-tuan, mudah-mudahan walau tak banyak walaupun sedikit, mudah-mudahan memberi kepada kita pembukaan supaya kita makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Tak faham tanya, tak tanya faham. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan. Sila. Ya? Niat solat usalli sunnatal hifzul iman. Yang tu kelak kita akan beritahu, kita akan guide satu persatu. Cuma adab, kata ulama, sembahyang sunat itu ada dengan adabnya begini. Tidak boleh berkata-kata. Daripada kita memberi salam waktu maghrib, jangan berkata walau sepatah, sehingga kita menunaikan solat sunat awabin dan solat sunat hifzul iman. Cuma kita yang duduk di hadapan hamba kena guide lah tuan-tuan yang alim. Takut di antara kita ada yang tak mengerti niat dan sebagainya. Dan bagi diri tuan-tuan, kalau boleh jaga lidah, jangan berkata walaupun sepatah. Jelas? Usalli sunnatal hifzul iman. Saja aku solat sunat memelihara iman 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Habis. Wallahu a'lam. Baik. Sekiranya tiada soalan lagi, kita akan meneruskan pengajian kita untuk kita khatamkan pada hari ini pada membicarakan tahsinus solah. Hari itu kita berhenti di mana, Imam? Habis dah? Rasa tahiyat habis dah? Oh, tahiyat tak habis lagi? At-tahiyat tak habis lagi? Allah, mengaji berapa tahun dah? Allahumma salli ala dah. Bukan salahnya mengaji Ustaz Irwan yang tak datang. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Tahiyat tak habis lagi? Oh, dah. Ya? Mr. Cameraman lagu mana? Betul? Betul dah? At-tahiyat tak habis lagi? Allahumma salli ala Muhammad. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca semua. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dah, molek dah. Jangan baca rah tapi baca ra. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaum. Ma dah, letak di kanan bibir sedikit. Waw mim ba fa, empat beradik. Wa ma ba fa. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan baca tak dah, hamba dengar ada seorang dua baca tak. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang ketiga, perkara yang wajib dibaca dalam sembahyang dengan betul, tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. At-tahiyyat, hiyya double y dah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Baik, dengar hukum perlahan-lahan. Mudah-mudahan tuan-tuan faham dan memahami pula orang lain. Hamba ulang dia dah. Dengar hukum perlahan-lahan, mudah-mudahan kita faham dan kita memahami pula orang lain. Apa yang telah kita sebut sebelum daripada ini, dah, apa yang hamba bawa datang kepada tuan-tuan bukanlah yang terbaik. Tapi mudah-mudahan bagi diri tuan-tuan dan diri hamba sendiri yang kadang-kadang kita dah semayang lama dah, tetapi kita tak pernah mengambil baca ini daripada lidah ke lidah. Walhal kita belajar daripada buku sahaja, daripada dengar sahaja. Bahkan Nabi sendiri SAW belajar dengan Jibril daripada lidah ke lidah. Sedangkan Allah Ta'ala sendiri kalau nak beri cerdik ke atas Muhammad, Tuhan boleh beri cerdik kepada Muhammad. Tapi dah diajar dengan syariat, turunnya Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Aku tak reti baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ulang kali ketiga baru boleh baca. Bermakna jangan kata Quran yang perlu kita belajar dari lidah ke lidah. Bahkan bacaan yang wajib dalam sembahyang juga wajib kita belajar dari lidah ke lidah. Fahaman ibarat? Ada? Bermakna hamba ulang, yang kita bawa bukanlah yang terbaik. Tapi mudah-mudahan tuan-tuan mengaji dengan hamba. Ini juga yang hamba dapat daripada Tok Syekh Pakir Daud, yang dia belajar daripada Syekh Karim Al-Banjari, ulama-ulama di Mekah. Yang mudah-mudahan riwayat ini sampai dari lidahnya Nabi SAW. Satu. Yang kedua, bila sebut tentang mengaji, telah kita bahaskan sebelum daripada ini, yang wajib mengaji tuan-tuan bukan wajib berubah. Fahaman ibarat? Yang wajib tuan-tuan usaha datang mengaji pun tak apa dah. Nak bawa pen buku, malas buat pen buku tu nombor 2. Contoh dah. Yang penting nak datang mengaji pun tak apa dah. Kerana apa? Yang wajib mengaji.
Sebab hamba dengar daripada tuan-tuan tadi, ada di antara kita yang masih lagi duk baca Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warah. Dah, banyak yang kau baca panjang, you baca panjang. Kerana apa tuan-tuan? Pengalaman hamba membahaskan perkara ni hampir 7 tahun. Dan di mana-mana surau, setelah kita peringkat mengkhatamkan takbir Fatihah, tahiyat, selawat, salam, kita akan masuk pula level yang seterusnya untuk membaca seorang-seorang. Dah, tapi pengalaman hamba kalau buat baca seorang-seorang lepas fardu maghrib, confirm ramai tak datang dah. Allahumma salli ala Muhammad dah. Tinggal hamba dengan imam dengan tuan kameraman. Dah, hal lain duk luar takut nak masuk. Dah. Sebab itulah semenjak 3-4 tahun ni kita buat perubahan. Setelah habis kita menghuraikan takbir, Fatihah, tahiyat, selawat, salam, maka kita akan pilih hari Sabtu atau hari Ahad pada waktu duha. Dah, yang itu barang siapa pun nak datang. Yang mudah-mudahan kita boleh baca seorang-seorang. Yang akhir sekali hamba akan beri ijazah daripada mana kita ambil baca ini. Mudah-mudahan ada bagi tuan-tuan satu ijazah. Walau tak mengaji universiti dapat ijazah dah. Dah. Yang ijazah ini boleh melepaskan kita dunia dan akhirat. Ada master, ada PhD, ada MA dan sebagainya. Dunia lepas, akhirat belum tahu. Fahaman ibarat. Habis. Jadi nak beri faham, yang wajib mengaji, berubah serah kepada Allah. Inilah yang menzahirkan kepada kita kebaik sangkaan kepada orang lain. Yang telah kita bicara pada minggunya lepas, pada bulannya lepas. Dah, contoh seorang laki-laki semayang sebelah kita. Dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia baca Alhamdu. Sedangkan yang kita belajar wajib baca Alhamdu dengan ha. Sekarang ni laki-laki tu baca Alhamdu. Kita maklum kesalahan menukar bunyi boleh merubah makna. Maka semayang dia sah tak? Ya? Semayang dia sah ke tidak? Dah, nak tengok sah ke tidak, tengok dia ni masa mengaji datang tak? Tu je kaedah. Dah. Kita nak hukum semayang dia sah ke tidak, tengok masa kuliah dia datang tak? Kalau muka dia ada waktu kuliah, kita hukum semayang dia sah. Kerana apa? Dah mengaji, dah mendengar, dah usaha, tapi berubah bukan datang dari Ustaz Irwan, bahkan berubah datang daripada Allah. Kita wajib berusaha semata-mata. Begitulah yang berlaku kata Ibrahim alaihissalam. Tatkala dibakar oleh api, burung ambil air, bawa air yang begitu sedikit dalam kantongnya mulut, pergi kembali. Akhir ditanya, ya burung, mu buat ni benda tak ada faedah. Air yang membawa itu mana mungkin membakar Nabi Ibrahim yang apinya tuan-tuan tahu tinggi mana? Cuba teka. Siapa boleh jawab betul hari dapat hadiah. Dah, kita bagi poster free ialah Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan buka dalam tafsir Sawi, kata ulama tinggi api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam 7 hari perjalanan. Agak-agak sini sampai KLCC, kalau berjalan berapa hari? Kalau berjalan lah, tak usah naik motorkar, berapa hari? Dah, tak pernah buat lagi dah, buat sekali. Contoh. Maknanya kalau baru 3 hari 3 malam, itu rendah lagi. Jadi burung tadi pergi kembali ditanya orang apa buat benda tak faedah. Sedangkan air yang membawa itu mana mungkin memadamkan api yang begitu besar. Dia kata aku tahu, tapi aku yakin sifat memadamkan itu bukan air, tapi memadamkan itu Allah. Ya, aku lebih takut kelak aku ditanya oleh Allah Ta'ala, di mana pengorbanan aku untuk agama? Di mana pengorbanan aku untuk Nabi kasih Allah Ibrahim alaihissalam? Jadi nak beri faham, yang penting kita lakukan perubahan. Berubah tu serah kepada Allah. Faham mana ibarat? Nak melakukan perubahan bukan payah. Lagu mana? Ya? Pangkahlah bulan. Allahumma salli ala. Bukan politik dah. Provokasi. Maaf dah. Wallahu alam. Habis. Allah cuik sikit, jangan nak marah. Ada? Baik. Jadi kembali kepada masalah yang kita bahas. Mudah-mudahan bila tuan-tuan ada ilmu, baru kita boleh menghukum orang tu baca betul ke salah. Walaupun dia ahli mengaji, kalau salah terbaca, kita kembali kepada Allah. Malaikat imam. Ada? Imam janganlah seseorang yang tahu dia salah baca, kita hantar ke depan. Yang ni tak boleh. Kerana ada pilihan daripada imam yang lain. Kalau kita semata-mata mengamalkan kaedah ni, tak apalah dia tu sok mau datang mengaji contoh.
tuan kameraman. Baca tak betul pun tak apalah, dia kaki mengaji. Letak di hadapan sebagai imam, hukum ni tak boleh. Pahaman ibarat. Tapi kalau bagi makmum, kita wajib berbaik sangka. Habis. Baik. Jadi kembali kepada assalamu alaika. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Baca. Yang pertama sekali wajib dijaga as-salah. Tuan-tuan dah belajar dah bila jumpa sabdu apa artinya? Dua kali. Ada dua huruf. Maka jika dibuka ejaannya begini, alif lam sin sin. As-salah. Maka wajib dibaca dengan sifat dua huruf as-salah. Tuan-tuan jaga dah. Walaupun perkataan ni kita baca perlahan. Orang mana tahu aku baca betul ke salah? Kalau di sini tuan-tuan baca salah dah, maka adik-beradik dekat assalamualaikum pun sama juga. Bermakna dijaga yang di sini, mudah-mudahan di lafaz salam nanti betul. Wajib dibaca dengan dua sin, as-salah, dengan sifat dua sin. As-salah. Assalamu alaika. Satu. Yang kedua, jangan ditambah hamzah pada mim. Jangan baca mu, tapi baca mu. Ini lebih dibahaskan dalam masalah makhraj sifat huruf. Kalau tuan-tuan laju pada bacaan, memang akan terjadi mu. Maka jaga lidah, baca assalamu alaika. Jangan baca mu, tapi baca mu. Dua. Yang ketiga, yang ni sunat juga, tak wajib. Dibaca dengan satu harakat. Bagi mereka yang baca dua harakat, tak batal semayang, tapi makruh juga. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa banyak kita jumpa lagu ni bila mana masuk dalam pihak praktikal. Tapi hukum tak batal semayang. Walhal, perbanyakkan minta dengan Allah, berilah kami kekuatan supaya kami boleh berubah. Tiga. Yang keempat, ayyuhan nabiyyu. Serupa juga, jangan dibaca dua, bahkan dibaca satu harakat. Nabiyyu wa rahmatullah. Baik. Ta ni tuan-tuan, kalau kita belajar dalam kaedah tajwid, ta ni cuma ada dua. Pertama namanya ta ta'nis, yang panjang ni. Yang kedua namanya ta marbutah, yang bulat ni. Dalam Quran ta cuma dua. Hamba nak beri syarah. Kalau ketika berhenti pun berbeza, mana mungkin ketika sambung sama? Faham tak? Kalau ketika berhenti berbeza, mana mungkin ketika sambung sama? Contoh, baca waqaf akan dia. Muslimat, kalau kita berhenti, bunyi ta tak? Bunyi. Tetapi kalau ta marbutah, kalau kita waqaf, bunyi apa? Rahmah, bunyi ha. Yang ini bunyi ti, yang ini bunyi ha. Bermakna kalau ketika berhenti pun berbeza, mana mungkin ketika sambung sama? Bermakna ta marbutah, tuan-tuan, jangan dibaca dengan sifat taknis. Ada kadang-kadang imam kita jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi. Dengar sedap tapi salah. Tul-tul. Sebab apa? Ta marbutah, sifat tak berangin. Yang berangin ni ta hak panjang ni. Jadi baca dengan baik. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Jangan baca matul. Yang tu bukan sifat dia. Sifat ta taknis ni yang panjang ni, yang berangin. Yang ini tidak berangin. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Baca. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Yang pertama, wajib dijaga as-salah. Ingat baca dengan wajah dua sin. Kalau tak yakin, tak salah, diulang. Assalamu alayna, assalamu alana. Jangan takut diulang. Kerana apa? Ada setengah kesalahan
kalau kita salah buat rosak semayang, wajib ulang. Ada setengah kesalahan kalau kita buat tak rosak semayang, wajib ulang. Faham tak? Ulang balik. Ada setengah kesalahan kalau kita buat semayang jadi rosak dan wajib ulang. Setengah kesalahan kalau kita buat semayang tak rosak tapi wajib ulang. Contoh, Allahu Akbar. Dia baca hu panjang 2 harakat. Bacaan rosak tak? Salah pada bacaan. Sedangkan hu wajib dibaca 1 harakat. Maka wajib diulang tak? Wajib. Semayang jadi tak? Ya? Dah baca Allahu Akbar, semayang jadi tak? Tak jadilah semayang sebab takbir tak betul dah. Tapi ingat, kalau berlaku pada imam, imam jangan pandai-pandai turun tangan. Sudah. Takdir kata Tuhan nak uji sikit. Allahu Akbar. Lepas tu makmum pakai angkat belakang ni Allahu Akbar. Tiba-tiba kata hati si imam, macam tak masuk niat tadi. Sudah. Tuhan nak uji. Macam berasa tak masuk niat tadi. Maka kalau imam turun tangan, sudah. Makmum nak buat apa? Baju biru. Tanya belaka hari ni, Allahumma salli ala Muhammad dah. Hamba ulang balik, jangan segan dengan Ustaz Irwan. Hamba suka bertanya seorang-seorang, bukan niat nak perendahkan siapa-siapa. Kerana Ustaz Irwan ni tuan-tuan seorang yang tak pandai bercakap. Kalau hamba cakap seorang-seorang, tuan-tuan tidur. Jadi baik kita berkomunikasi, bersembang. Baju hitam, kalau imam turun tangan, tuan pula duduk di belakang, nak buat apa? Ikut imam, turun juga. Tak apa dah jawapan dia. Baju hitam sama juga. Ikut dia ke ikut imam? Bukan ikut dia dah. Dua dah. Haji nak ikut mana? Haji pula duduk belah sini. Ya? Sambung ke lagu mana? Bermakna teruskan semayang. Tengok dah, dalam satu jemaah dah ada 2 mazhab dah. Tak apa dah. Hak tu mazhab lain, hak ni mazhab lain. Tanya pula belah sini. Tu hak baju putih, tuan nak buat apa? Sudah. Ya? Masa habis. Allahu Akbar dah. Baju kuning, hak pakai songkok tu, nak buat apa? Ikut imam, turun. Bermakna alhamdulillah 3 orang telah memberi jawapan yang betul. Yang memang jawapan tu tak betul. Allahu Akbar dah. Dengar baik-baik. Kita wajib ikut imam, wajib. Selagi mana perbuatan itu bukan perbuatan yang salah. Kalau perbuatan itu salah, haram kita ikut. Bukan boleh ikut hukumnya haram. Kerana apa? Kata ulama, haram membatalkan semayang dengan sengaja. Bermakna apa yang perlu kita buat? Teruskan semayang. Dan imam tu takbir lagi sekali. Ustaz, bukankah mendahului imam? Tak. Masalah mendahului imam ni tuan-tuan bukan pada takbir. Kalau kita buka kitab fiqh, ulama kata mendahului imam 2 perkara. Pertama, pada kaki. Itu yang dimaksudkan dengan mendahului. Contoh, kalau jari kita panjang, tumit kita di bawah, tapi jari kita lebih, contoh di sini, tak ada masalah. Tapi kalau tumit kita melebihi tumit imam, bermakna ini baru tak sah. Satu masalah. Yang kedua, berkenaan mendahului imam pada perbuatan rukuk, sujud dan sebagainya. Jadi masalah takbir tak dikatakan mendahului imam kerana bukan sengaja. Kalau imam tak angkat dulu, kita baru angkat Allahu Akbar, kemudian imam baru angkat, boleh tak kita ikut imam? Sudah. Dah. Kita baru masuk lambat sangat imam nak semayang dah. Semayang dululah. Takbir Allahu Akbar. Tengah-tengah baca Fatihah, imam pun takbir. Boleh tak kita masuk dalam imam? Sudah. Boleh ke tak? Jawabnya boleh. Kan dah mengaji begitu lama dah. Kan kita dah kata dari luar boleh masuk, dah keluar tak boleh masuk. Apa yang makna dari luar boleh masuk? Contoh, berkenaan masalah mengejar imam. Ni nak cerita tuan-tuan. Zahirkan diri dalam keadaan kejahilan. Mudah-mudahan kalau kita berasa kita jahil, mudah tak mencela orang lain. Sebab perkara ni kita lalu dah. Hamba baru mengaji di Pondok Negeri Sembilan Arwah Tonggau Jali hampir 2 tahun. Kemudian bila mana kita balik ke Kuala Lumpur masa cuti, tengok budak-budak kejar imam. Apa dia kejar imam? Imam dah masuk semayang dah, rakaat yang ketiga contoh, baru nak masuk rakaat yang
Keempat. Budak ni dia buat apa? Dia takbir, rukuk sujud, rukuk sujud, rukuk sujud. Bila imam bangun 4, dia pun bangun 4. Sudah. Dah. Kemudian dia ikut imam. Imam beri salam, dia pun beri salam. Betul ke tak? Ya? Dengar dah? Apa yang jawapan tuan-tuan bawa sama juga dengan apa yang hamba bawa dulu. Kata tak reti, budak tak mengaji. Walhal bukan dia tak reti, kita yang jahil. Walaupun budak tu buat dengan perihal tak tahu, tapi apa yang dia buat tu betul. Hamba buka kitab Mahali, rupa-rupa ulama' pernah cerita masalah ni. Walaupun pendapat tu begitu dhaif, bukan untuk kita amal, tapi nak cerita pendapat itu ada. Digunakan pendapat tadi bukan masalah perbuatan, tapi disyarahkan dalam masalah niat. Maknanya begini. Contoh, kita masuk. Imam ikut dia lah, nak masuk 3 ke masuk 4 ke. Kita takbir Allahu Akbar, hal keadaan semayang seorang diri. Semayang seorang dulu. Dah? Rukuk sujud. Bila sama dengan imam 4, kita pun 4, baru niat aku ikut imam. Sudah selesai. Dah. Baru niat aku jadikan ia sebagai imam. Bermakna sah tak? Dah berubah lah pula. Allahumma salli. Ni kata reti ni. Dah. Cuma nak beri faham, jangan buat. Nak cerita kaedah ada. Cuma yang paling afdal, kalau imam tu 4, kita masuk 1 lah. Lepas tu imam beri salam, kita sambung 2, 3. Ini yang terbaik. Tetapi sekiranya ada orang buat seperti tadi, jangan kita cela, kata tak betul, walhal kita yang tak reti. Kerana perbahasan ini dibahaskan dalam masalah niat. Sama macam tadi, kita takbir dulu Allahu Akbar, imam lambat sangat takbir. Bila imam dah baru takbir, kita niat masuk akan dia. Sama juga semayang 2 orang. Imam dah beri salam, kita bangun dengan kawan kita, nak menghabiskan lagi 1 rakaat, masuk lewat tadi. Sahabat kita bangun, kita pun bangun. Asalnya dua-dua ikut imam yang satu. Yang banyak kita pilih, mu sembahyang seorang, aku sembahyang seorang. Walhal jemaah ni sunat kita teruskan akan dia. Lagu mana? Yang belah kanan ganjak selangkah sedikit. Dah? Pilih pula aku jadikan dia imam. Kalau kita niat dia jadi imam, kita dapat pahala jemaah. Kalau kawan kita tak niat jadi imam, aku jadi imam bagi dirinya, dapat pahala jemaah. Kalau dia tak niat, dapat pahala seorang semata-mata. Fahaman ibarat? Bermakna awal kita ikut yang lain, kemudian kita pilih dia pula. Ni yang kata dari luar boleh masuk. Fahaman ibarat? Sama juga cerita yang kita kata, tuan-tuan asar tadi masuk seorang. Masuk seorang diri, seorang pun tak ada, imam tak datang belaka ke. Contoh hari ni hari Ahad. Dah, kita buat keputusan nak tunggu lagi 15 minit. Sampai 15 minit seorang pun tak ada nak buat sembahyang jemaah. Aku pilihlah sembahyang seorang diri. Duduk dekat tiang tu sembahyang seorang-seorang. Baru nak takbir, baru nak rukuk, masuk pula lagi 5 orang nak sembahyang. Sudah. Dah, dia tak nampak kita sebab kita hilang di sebalik tiang tu. Contoh, maka mereka ini datang ke hadapan, buat 1 saf. Kawan dia beserta 5 orang. Takbir. Walhal kita baru nak masuk rakaat yang kedua. Kata ulama, kita boleh ikut dia jadi imam. Habis ustaz jauh sangat tu. Nak jauh lagu mana? Dalam kitab fiqh, antara imam dengan makmum, selagi mana ia surau, jaraknya maksimum 300 ela. Ela ke hela? Ela dah. Bermakna antara imam dengan makmum, jaraknya 300 ela. Dengan syarat kita mengetahui, kita nampak perubahan imam dan sebagainya. Jadi kita ikut imam. Aku nak jadikan dia imam lah. Jadi tuan-tuan ada 2 pilihan. Pertama, boleh tetap di situ. Dah, cuma kita jadi jemaah tak dapat pahala saf. Pahala saf tak dapat. Ataupun tuan-tuan pilih untuk bergerak 1, 2, 1, 2. Dah, bergerak menyiring. Jangan bergerak ke hadapan, kemudian ke sini pula lambat. Dah, bergerak tu pula ketika berdiri sahaja. Jangan waktu rukuk bergerak juga. Dah, salah lagi sujud merangkak. Dah, jangan. Bergerak itu waktu berdiri sahaja. Dah imam rukuk, kita berhenti tengah jalan. Rukuk, iktidal, sujud. Masuk rakaat seterusnya, sambung perjalanan. Baik. Tatkala mereka 3, kita dah 4. Maka pilih, diberi khiyar. Sama ada nak mufaraqah, keluar daripada imam, beri salam. Ataupun membaca sekalian bacaan yang sunat selepas daripada tahiyat, supaya boleh memberi salam bersama imam. Jangan ikut imam sampai habis, kerana kita dah menambah lagi 1 rakaat. Hukumnya haram.
Kenapa haram? Bukan perbuatan kita dah. Ni kembali masalah tadi. Haram kita ikut imam selagi mana perbuatan itu bukan perbuatan sembahyang. Teruskan semayang. Kalau tuan-tuan turun tangan, hukum semayang batal, lagi haram dan berdosa. Kenapa batal ustaz? Sebab membatalkan semayang lah. Kenapa haram? Sebab sengaja. Contoh, buang angin ketika semayang. Mudah je. Kalau buang sengaja, semayang batal, lagi haram, berdosa. Sudah. Walhal benda tu begitu ringkas. Dah, buang angin. Kenapa ulama kata haram? Kerana angin ni kita boleh pelihara akan dia, boleh jaga walaupun sekejap. Buat kenduri contoh, berasa nak buang angin. Excuse me, dah, lari ke belakang pintu contoh, kita buang angin. Alhamdulillah. Bermakna lebih kurang 5 saat boleh tahan tak? Boleh. Begitu juga dalam sembahyang. Kalau takkan ulama buat kitab kaedah menahan-nahankan kentut. Di antaranya apa? Kalau berasa nak buang angin dalam sembahyang, bermakna tekan perut. Dah, tekan perut. Dah tekan nak berasa keluar juga, kemutkan dubur. Ada? Yang tu kaedah hamba tak kata nak tunjuk lah. Tuan-tuan faham-faham sendiri. Sudahlah. Allahumma salli ala Muhammad. Dah? Dengar. Bila kemut pula, kita cuba pertahankan akan dia. Bila rukuk, sekali lagi terkeluar tak? Dah rukuk terbuka lah balik. Dah? Maka bila rukuk terkeluar, tak batas semayang. Faham mana ibarat? Baik, hukum. Nak buang angin tu pula ketika bila? Rakaat yang pertama. Walhal kita saf di hadapan. Tuan-tuan nak buat apa? Tanya Syekh dulu. Dah? Jemaah sampai saf kelima tu. Dah semayang batal dah. Nak buat apa? Nak keluar kot mana? Baik, ini yang dikatakan dengar dah. Sebab tu kita ulang banyak kali dah. Syal ni tuan-tuan, satu perkara yang begitu penting, yang dipakai oleh Nabi SAW. Dah? Orang perempuan panggil syal, orang kita panggil, bagi laki-laki panggil ridak. Dah? Ridak Nabi pakai ke? Banyak hadis menceritakan tuan-tuan. Satu peperangan. Dah? Yang kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, aku pergi berperang, balik-balik tengok Nabi lah khemah sedang berdoa. Pergi perang balik lebih kurang setengah jam, balik pula nampak Nabi berdoa tak habis-habis lagi. Pergi kali ketiga, nampak pula Nabi berdoa sampai tak habis lagi, sehingga jatuh ridaknya. Tu hadis kata. Apa tu ridak? Syal lah. Baik. Guna syal lagi lagu mana? Di antaranya tuan-tuan, atau dipanggil ridak. Dengar dah. Apa yang tuan boleh buat tatkala setelah batal wuduk. Kalau agak-agak boleh jalan, jalan. Kalau tak ada ruangan, terus duduk tunggu sampai habis sembahyang. Habis tu ustaz, yang di antara keduanya tak batal ke? Tak putus saf ke? Jawabnya tidak terputus saf, kerana itu tiang yang baru datang. Dah? Faham tak tiang? Tuan-tuan gunakan kaedah ni bila kita sembahyang Jumaat. Orang laki-laki suka bawa budak. Sepatutnya kalau dia cerdik, kalau dia tahu anak dia tak bersunat, dia duduklah hujung sekali. Dia letak anaknya di sebelah sana. Tapi duduk tengah-tengah, dia letak anak kita tengah-tengah dah. Tanya dah sunat belum? Contoh, tak sunat lagi. Maka kita niat budak itu merupakan tiang yang baru datang. Dia tiang yang memisahkan di antara dua saf. Artinya, cicak. Kalau terus duduk pun boleh, ataupun paling ke belakang, buat begini. Dah? Buat begini. Bermakna mudah-mudahan di antara keduanya boleh buka sekejap. Dah? Buka kita bolehlah lalu. Kalau buat begini juga tak nak buka, buat lagu mana? Buat begini. Ada Allahumma salli ala. Dah ada yang jenis bangsa tak faham. Baik. Begitu juga tuan-tuan, kalau kita tengok berasa yang sini sendat sangat, boleh tak kita berjalan di hadapan orang semayang? Ni yang kata Nabi SAW, berjalan di hadapan orang semayang mengakibatkan 40 hari amalan ditolak. Banyak orang mengaji hadis ni tak habis. Ustaz, habis tu lagu mana 40 hari Tuhan tak terima amalan? Kita jawab, benar Tuhan tak terima amalan, melainkan kita istighfar, melainkan kita bertaubat. Kalau bertaubat, Tuhan tariklah balik denda tadi. Fahaman ibarat? Yang dikatakan berjalan di hadapan orang semayang tu lagu mana? Contoh, adik baju pink bangun. Mai sini, duduk sini, berdiri. Dah, belakang sikit. Sekiranya melangkaui dua saf, 1 dan 2, kita jalan di hadapannya, tak diiktibar orang berjalan di hadapan orang yang semayang. 1. Yang kedua, sana pun ada orang semayang, kita jalan di hadapan ni. Khilaf ulama,
Setengah ulama kata boleh, setengah ulama kata tak usah. Tetapi kalau berjalan di sini, ni saf dia dah, bermakna berjalan di hadapan dia. Yang ni tak ada khilaf. Bermakna dinamakan berjalan di hadapan orang sedang sembahyang. Duduk. Terima kasih. Dah? Maka nak buat lagu mana? Di antara kan ulama ajar, kalau orang nak lalu kita buat begini. Dah? Tak usah buat begini, saat lagi dia salam. Dah? Buat begini, jauh sikit. Dah? Nak lalu juga buat begini. Contoh macam kata tadi. Baik. Tetapi sekiranya hak sini tak boleh lalu, hak sini tak boleh lalu, kita pula tak tahan nak terkucil dan sebagainya, bermakna gunakan rida, letak di sini dan jalan, letak di sini dan jalan. Allah tak dinamakan berjalan di hadapan orang yang semayang. Jelas? Dah? Yang ni bukan untuk sepakai pakai kerana penggunaannya begitu banyak. Faham ke tidak? Faham, tapi tak beli juga. Allahumma salli ala dah. Kuliah datang hamba nak bawa 30 lai. Semua pakat-pakat beli. Wow. Habis. Jadi kembali kepada masalah tadi, sekiranya kita mencuba mempertahankan sembahyang, maka hukumnya batal sahaja, tidak haram dan tidak berdosa. Selesai. Sambung. Maka kembali kepada as-salah tadi. Ni kita kata dah, ulang balik kembali pada awal. Ada yang perkara bila kita lakukan sembahyang rosak, wajib ulang balik. Macam imam tadi, Allahu Akbar, sembahyang rosak, dia wajib takbir balik. Angkat tangan ni tak wajib. Sebab tu kita kata, kalau imam diuji Allahu Akbar, tak masuklah niat tadi contoh. Walhal makmum dah angkat belaka. Apa imam perlu buat? Tutup mic. Dah. Sekali lagi kalau tak tutup, satu masjid dengar. Dah, tutup mic. Takbir lagi sekali. Allahu Akbar. Dah. Walhal angkat tangan ni sunat juga. Fahaman ibarat. Baik, satu. Tetapi kembali kepada masalah as-salah, kalau memberi salam, ni bedanya. Wajib dibaca dengan dua sin. Assalamualaikum. Siapa yang wajib? Bagi mereka yang Tuhan beri kekuatan. Kita syarah pula. Yang tak beri kekuatan, wajib tak? Sudah. Faham ke tak? 30 tahun dah dia semayang, dia baca lagu mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Tok, Pak Ngah, tak boleh baca Assalamualaikum, kena baca Assalamualaikum. Dia hangguk, ya ustaz, ya ustaz. Waktu mengaji datang. Tapi isyak sekali lagi, dia boleh buat tak begitu? Jawab, dah. Ni nak bagi faham, wajib mengaji. Kan kita kata dah dahulu, takbir, Fatihah, tahiyat, selawat, salam, 5 perkara yang wajib dibaca dalam semayang dengan betul. Bila mana wajib dibaca dalam semayang dengan betul, tak dapat tidak, wajib belajar, wajib mengaji, wajib berguru. Dah belajar, dah mengaji, dah berguru, tak wajib baca dengan betul. Betul tak? Betul dah? Kenapa tak wajib? Kembali kepada diri masing-masing. Kalau ada rahmat, dia boleh berubah. Tak ada rahmat, duk lagu tu juga dulu, kini, selamanya. Faham mana ibarat? Barulah kita boleh baik sangka dengan orang lain. Baru mudah kita mengatur orang lain. Kerana ilmu ni pelbagai. Peringkat kepahaman itu dan perubahan kembali kepada Allah. Selesai. Habis dah? Jadi, bila dia baca Assalamualaikum warahmatullahi, dia berasa, tak betul bacaan aku ni. Bukan dia cakap. Kalau dia cakap batal semayang dah. Contoh dah. Dia berasa pada hati, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia berasa bacaannya tak betul. Dia wajib ulang balik. Hal keadaan semayang tak batal lagi. Melainkan dah salam yang kedua. Dah beri salam yang kedua, Assalamualaikum. Sudah. Berasa tak betul yang pertama tadi. Boleh ghostan balik tak? Ya? Boleh ghostan balik tak? Tak boleh ghostan balik. Faham mana ibarat? Dah? Sebab tu kawal telinga, jaga perasaan. Dah? Bermakna konsentrate atas semayang itu. Mudah-mudahan kita boleh merasakan baca itu semayang salah ataupun betul. Habis kembali. Assalamu alaina, yang pertama sekali wajib dibaca dengan dua sin. Dah? As-salah, satu. Yang kedua, mu'alaina, jangan ditambah hamzah pada ain yang kita akan syarah pada salam nanti. Dah? Mu'alaina, dua.
Yang ketiga, wa ala ibadillahi salihin, yang ni kebanyakan betul bacaan mereka itu. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Baca. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dah, ashhadu, walaupun satu perkataan separatekan bunyinya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada. Dok ramai yang baca asyhadu, tak apa dah kita mengaji. Hukum. Yang pertama, lafaz itu wajib, angkat ni sunat. Faham daripada awal supaya tak berbalah. Jangan dok bergaduh dengan puak Wahabi ni. Dok marah kadang-kadang orang menggerakkan jari tahrikul asabi'. Kita jawab pada hari ni, mengangkat ini hukumnya sunat jua. Yang wajibnya lah lafaz asyhadu an la ilaha illallah. Kalau tak angkat, tak batal semayang. Dah, usah kata tak angkat, sengaja tak nak angkat pun tak batal. Kalau waktu kecil kudung contoh, main basikal, tengah-tengah betulkan rantai, kakak teguk tabu tu, terkayuh basikal, puk terpotong. Kudung sampai hari ni. Maka nak semayang, nak angkat jari apa? Haji. Nak angkat jari lain, asyhadu an la ilaha illallah, tak boleh dah. Nak angkat kiri pula tukar, asyhadu an la, dah. Ulama kata tiada diganti dengan jari yang lain. Kerana apa? Angkat ini sunat jua, melainkanlah lafaz wajib. Baik. Jadi kaedah mudah, dengar perkataan ini, simpanlah hati. Bila mana sunat, nescaya terdapat banyak khilafiah. Sama juga dengan takbir dengan salam. Bila mana angkat ni sunat, nescaya banyak khilafiah. Apa khilafiah? Perbezaan pendapat. Kesimpulan, yang nak letak di sini silakan, 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 nak pegang telur silakan, buat. Dah, asalkan sembahyang. Yang kedua, bila mana benda ni sunat, jangan dakwa-dakwi. Yang ni yang kita nak ajar pada hari ni. Jangan dakwa, yang buat begini, akulah yang ikut sunnah Nabi. Tu tak betul tu. Yang buat begini, akulah yang ikut sunnah Nabi. Yang tu tak betul tu. Allahu Akbar. Sedangkan sunnah ni luas. Apa sunnah? Walau Nabi tak buat, kalau sahabat buat sunnah tak? Sahabat mengaji dengan Nabi belaka. Contoh masalah mengambil wuduk ketika tidur. Nabi mengajar, man nama falyatawadda'. Siapa tertidur nak semayang, ambil wuduk balik. Satu hari Nabi SAW dalam peperangan yang begitu hebat. Kemudian lepas daripada fardu maghrib, Nabi bagi tazkirah. Ada beberapa sahabat yang letih kerana hari itu Nabi bagi tazkirah terlampau panjang. Maka ada beberapa sahabat yang tertidur. Maka nak beri faham, ustaz-ustaz yang datang hari ni, walaupun alim lagu mana pun, kalau nampak jemaah tidur tak usah marah. Dah, hak mengaji depan Nabi pun tertidur ada. Allahumma salli ala Muhammad. Dah, hak mengajar tu Nabi SAW. Baik. Nabi tak hiraukan sahabat-sahabat yang tertidur ni tuan-tuan. Kerana apa? Allah Ta'ala memelihara mereka macam tok kenali. Dah, tiap-tiap kali mengaji dia tertidur. Dia duduk betul-betul di anjung, di bucu surau. Tiap-tiap kali mengaji tertidur. Tetapi bila mana habis khatam kitab, ditanya soalan, dia yang jawab dulu. Itulah tok kenali wali Allah. Kita ni yang tak dikenali. Dah. Tiap-tiap kali mengaji tertidur. Agak-agak kalau ustaz tanya boleh jawab tak? Allah, kalau tuan-tuan boleh jawab, jangan angkat tangan, lutut lagi kan ku cium. Allahumma salli ala Muhammad. Fahaman ibarat? Dah. Habis. Kembali kepada masalah tadi. Jadi ulangan, jangan timbul dakwa-dakwi. Dah, yang ni tak nak. Yang nak buat disilakan. Jangan dakwa, akulah yang ikut sunnah. Walhal kita sendiri tak pernah melihat Nabi SAW. Habis tu ustaz, hadis yang kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayalah kamu sebagaimana kamu tengok. Jangan pandai baca sahaja tapi tak pandai syarah. Nabi suruh tengok ke Nabi suruh tahu? Jawab. Hai.
Hadis kata apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu sebagaimana kamu tengok aku semayang. Daripada hadis tadi, Nabi suruh tengok ke Nabi suruh tahu? Nabi suruh tengok. Sebab itu dalam prinsip sembahyang, mata lebih kuat daripada hadis. Dengar baik dah. Mata lebih kuat daripada hadis. Mana ustaz kata mata lebih kuat daripada hadis? Hari ni kalau berpandu ke hadis, kita bergaduh, kita berbalah. Lama dah kita buat tazkirah, kita buat muzakarah dengan puak Syiah, dengan puak Wahabi, dengan puak Mu'tazilah, tuan-tuan semua ada hujah masing-masing. Menceritakan tahiyat, yang kita ada dalil kita, yang puak-puak Wahabi ada dalil dia, bukan sedikit hadis. Cerita masalah Tuhan di atas aras, contoh, kita ada hujah kita, dia ada hujah dia, walhal benda tu sama, cuma kepahaman berbeza. Habis tu nak buat lagu mana? Sebab tu kalau tuan-tuan fikir balik, betul Nabi kata, kamayanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Nak beri faham, Nabi terlebih mengetahui akhir zaman ni tuan-tuan, wujud pelbagai perdebatan, pertempuran yang tak habis-habis. Maka hujah yang paling kuat mata. Maka dijawab orang, kita pernah melihat Nabi semayang tak? Tak. Yang lihat Nabi semayang siapa? Sahabat. Jadi bila sahabat melihat Nabi semayang, mereka buat apa yang Nabi ikut. Sebab tu sahabat juga dikira sebagai sunnah. Siapa yang melihat sahabat? Tabi'. Siapa melihat tabi'? Tabi'in. Siapa melihat tabi'in? Tabi'in. Siapa melihat tabi'in? Ulama'. Jawapannya mudah. Kalau tuan-tuan nak tahu bagaimana sifat solahnya Nabi SAW, gunakan mata sebagai hujah. Hari ni rumah kita ada Astro, buka 106 Oasis. Kita tak sempat pergi China, Oasis sampai. Kita tak sempat pergi India, Astro sampai. Maka dia buat liputan. Di sini masyarakat Islam di sini begini. Kadang-kadang tengah semayang, mata tengok. Bermakna-mana mungkin pendakwaan mereka begini, sedangkan di serata dunia semayangnya lah lain. Sebagai contoh pendakwaan yang kata Nabi letak di sini. Hamba alhamdulillah pergi Mekah, sempat sekali tuan-tuan Allah Ta'ala izinkan semayang di saf yang pertama. Memang kita tunggu waktu detik tu Tunggu semayang betul-betul lingkungan. Imam tu di hadapan, hamba duduk di sini. Tengah semayang kita tengok imam. Aku kata imam di Mekah pun letak di sini. Imam di Mekah pun tangan letak di sini. Saja tengok pula ketika tahiyat duk buat lagu ni ke? Tak. Imam di Mekah pun asyhadu alla ilaha illallah, duk angkat begitu, letak balik. Jadi mana mungkin pendakwaan yang kata puak-puak ni begini, tahiyat begini, sedangkan mata kita menyalahi daripada apa yang mereka lah lakukan. Pahaman ibarat. Sebab tu kalau bertelingkahan masalah semayang, gunakan mata sebagai hujah. Kita buat kuliah sebulan 40 orang ustaz contoh, masuk maghrib dengan subuh. 40 orang yang datang. Cuba cari masa, aku nak duduk di situ lah, mudah-mudahan dapat tengok ustaz. Dalam 40 orang ustaz yang mengajar kita zahir batin siang malam, berapa ramai yang buat lagu ni? Adalah seorang dua. Yang lagi 38 tak buat. Maka nak pegang yang mana? Sebab tu ijma' terlebih kuat daripada Quran dan hadis. Bukan Quran tak kuat, bukan hadis tak kuat. Kerana hari ni tiada seorang pun yang mampu mencapai tahap mujtahid, yang boleh ambil Quran dan hadis sebagai hujah. Nak selesai masalah, gunakan ijma'. Bermakna ketunggalan tiada, gunakan perhimpunan ulama'. Sebab itu hamba ulang balik, sekiranya tuan-tuan dapat beberapa masalah atau persoalan yang tak selesai, nak tahqiq pada hati, gunakan ijma' ulama'. Apa dia ijma'? Simpan dalam telefon ni sekurang-kurangnya 30 orang ustaz. Simpan. Datang satu masalah, forward SMS sekurang-kurang 20 orang ustaz. Sebagai contoh, siapa hak kuliah dekat Radio Hakim tu? Dr. Zahzan. Dengar baik-baik. Ditanya orang, walhal kita ni tuan-tuan nak menyalahkan, nak menyalahi kalam Dr. Zahzan, siapa kita? Ustaz Irwan ni usah kata master, usah kata BA, diploma pun tak ada. Walhal dia tu doktor, ada PhD. Kita nak menyalahi dia. Allahu Akbar, kita ni bukan anak budak-budak lagi. Tetapi adakah kalam yang dia bawa nak membenarkan segalanya? Bila mana dia kata bapa Nabi dan mak Nabi duduk dalam neraka. Kali pertama hamba ditanya tuan-tuan, kita baik-baik sangka, hamba kata betul ke tak? Takut Ustaz Zahazan silap sebut. Maka dia kata betul ustaz, semalam saya tak pergi kuliah maghrib, saya duduk di rumah dengar Radio Hakim. Maka hamba balik ke rumah, kita cek balik YouTube, memang asalnya Radio Hakim telah ditukarkan, dikonvert kepada YouTube. Hamba dengar siaran 71, 72, 73. 3 ulangan, 3 siaran
Dia mengulang perkataan sama, mak Nabi, ayah Nabi duduk dalam neraka. Bermakna itu bukan kesilapan, bukan terlajak, tetapi memang itulah pegangan yang dia lakukan. Baik. Bulan depan, bila hamba kuliah tempat yang sama, hamba nak mengambil pendekatan lagu mana? Nak kata tak usah ikut, jangan. Sedangkan kebaikan yang dia buat begitu banyak. Nak kata ambil, tak boleh. Sedangkan kaedah tu salah. Nak selesai masalah, gunakan ijma'. Ijma' lagu mana? Tanya sekurang-kurang 20-30 orang ustaz. Jangan buat karangan, ustaz pemalas nak baca. Allahumma salli ala Muhammad. Tulis mudah-mudahan ustaz, ayah Nabi, pak Nabi neraka ke syurga? Mudah-mudahan bila kita forward kepada 20 orang ustaz, bila mana mereka reply, tak dapat tidak, mesti ada jawapan berbentuk majority. Ni ijma'. Dah 20 kita forward, 20 balas. 13 kata mak Nabi, ayah Nabi syurga. 13 kata. Sebab hari ni ustaz berbeza-beza. Hak mengaji Syria, hak mengaji Yaman, hak mengaji Mesir, hak mengaji Jordan, planet Pluto, planet Marikh, macam-macam planet contoh. Dah? Baik. Bila mana mereka balas, 13 kata syurga, 5 kata neraka. Mesti ada minoriti. Dah? Yang lagi 2 kata, serah kepada Allah lah, ikut Tuhan nak letak syurga ke neraka. Maka tuan-tuan nak pegang yang mana? Pegang 13. Dengar dah? Sekiranya kaedah ini diamalkan, mudah-mudahan menjaga hati daripada 2 perkara ni yang kita nak. Bukan masalah tu hati ni. Pertama, menjaga hati, barulah tak mengatakan guru ni salah, guru ni betul. Kalau kita nak kata dia salah, apa hujah kita? Kita Arab pun tak reti baca. Dr. Zahazan keluar Radio Hakim baca kita Arab. Dah? Kita pa'alu pergi kepala bulat, balik kepala bulu pun tak hafal. Allah, tahu tak? Dah? Kalau orang mengaji nahwu sorab tahu dah, pa'alu, pa'alata, fa'alna. Dah? Tu semua hafalan yang kita wajib hafal. Bermakna bila amal kaedah tadi, aku pegang mak Nabi, ayah Nabi syurga. Habis Ustaz Zahazan, dah, aku tak kata dia salah, boleh jadi dia golongan minoriti. Sebab bila kaedah ijma' ada, mesti ada minoriti tak? Mesti ada minoriti. Jadi kembalilah kepada masalah pertubuhan agama pada hari ini. Nak kata si anu tak betul. Dalam tu tuan-tuan, berapa ramai ulama yang duduk? Dah? Berapa ramai ulama yang duduk dalam satu pertubuhan? Adakah dia ni tak reti Islam dan sebagainya, sedangkan ulama-ulama duduk di dalamnya? Itu ada majoriti satu. Yang kedua, bila mengamalkan kaedah ini, barulah menjaga hati daripada tiada taksub. Ingat 2 kaedah. Kerana apa hari ni taksub makin menjadi-jadi? Bila duduk kedai kopi, semua membawa pendakwaan guru masing-masing. Ustaz kata lagu ni semalam aku mengaji. Hak dia pula, dah ustaz kata lagu ni, duduk buat ustaz belaka. Dah, itu dipanggil taksub. Keluar daripada taksub, gunakan ijma'. Aku tanya 30 orang ustaz dah, 20 kata boleh. Contoh, adalah 5-6 je kata tidak. Maka ijma' menyalahi daripada yang lain. Jelas? Wallahu alam. Habis. Dah? Pukul 9 tak habis juga mengaji. Allahu Akbar. Jadi kembali kepada masalah tadi, hukum angkat ini sunat jua, bacaannya wajib. Walaupun kita membuat begini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semayang sah tak? Sah, kerana yang wajib dijagalah lafaz. Baik. Asyhadu an la ilaha illallah. Baca. Yang pertama sekali kita habiskan ini saja dah. Yang pertama sekali, walaupun asyhadu ni satu kalimat, satu perkataan, tetapi separatekan bunyinya. Asyhadu. Jangan dibaca asyhadu. Dah? Asyhadu. Satu. Yang kedua, alla ilaha illallah. Ketika illah, sunat kita angkat. Sunat ketika angkat illah. Yang paling penting tuan-tuan ingat dah, jangan ditinggalkan 4 syarat. Pengalaman hamba di mana-mana surau, setelah kita habis membaca 5 perkara, masuk praktikal, hamba tanya balik, buat syarat dah? Dia tanya pula kepada kita, ustaz, apa 4 syarat tasyahud? Baju putih, apa 4 syarat tasyahud? Sudah. Kalau tuan-tuan biasa buat, nescaya boleh jawab. Baju Chelsea ke Arsenal ke Manchester United? Dah? Ni baju purple, apa 4 syarat tasyahud? Ingat, jangan tinggal. Imam?
Kalau imam tak boleh jawab, makmum lagi lah, maaf dah. Baik. Imam tahu tapi dia tawaduk. Dah. 4 syarat jangan tinggal. Buat pada hari ni. Jari angkat, tuan-tuan buat dah. Mata tengok, tuan-tuan buat dah. Mulut baca, tuan-tuan buat dah. Hati tasdik, ramai yang tak buat. Dah. Hati tasdik membenarkan. Sedangkan dalam kaedah usul, fa inin tafasyartu fatafashurut. Ingat kaedah. Bila ternafi syarat, maka ternafi yang disyaratkan. Banyak kita hari ni jaga zahir semata-mata. Apa syarat semayang? Kena tutup aurat. Kita tahu dah, kalau pakai seluar pendek semayang boleh tak? Tak boleh semayang sebab tak cukup syarat. Itu yang zahir. Yang batin kita tak buat. Di antara yang batin apa dia? Mengetahui ilmu membedakan mana wajib mana sunat. Tu syarat yang pertama. Tuan-tuan kena baca. Yang ni dari takbir sampai salam, mana wajib mana sunat. Angkat ni sunat, lafaz wajib. Salam ni paling ni sunat, tak paling pun tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi, sah semayang. Paling ke kiri pun boleh, tak ada masalah, tapi makruh. Cuma kena beda dahulu. Di antara syarat batin, inilah benda-benda begini. Dah, mata tengok, jari angkat, mulut baca, hati membenarkan. Asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Yang ni di atas maqam masing-masing. Yang belajar la ilaha illallah dengan makna ma'bud, silakan. Dah, ada setengah orang dia syarah la Allah dengan makna la ma'bud, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Setengah orang syarah la maksud, tiada Tuhan yang dituju melainkan Allah. Setengah orang dia syarah la maujud, tiada yang wujud dengan sebenarnya melainkan Allah. Yang ni di atas kepahaman peribadi masing-masing. Cuma jangan tinggal syarat. Yang paling asas la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Dah, benarkan dalam hati. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ketika asyhadu anna, mengangkat pula jari kepada jari telunjuk. Yang ni kita akan syarahkan dalil semua minggu pada kuliah yang akan datang. Wallahu alam. Kita berhenti dahulu pada kalimat tasyahud akhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahu alam. Tak faham tanya, tak tanya faham. As-salatu jam'ah, salatu jam'ah dari waw dengan as-salat. Was-salatu as-salatu jam'ah anda terakhir dari salat jam'ah. As-salatu jami'ah dengan was-salat. Sebelum daripada ya. Perkataan mulut ada lafaz as-salah Dengan was-salah. Jawapannya as-salah. Dah tiada waw. Dah tiada waw. Kalau bubuh waw pun tak ada masalah. Sebab waw dalam uslub Arab kita boleh menamakan dia sebagai waw istisnaf, yang tiada ataf maktuf. Apa dia waw istisnaf? Yang terletak pada hadapan. Dah. Cuma tak ada makna. Wallahu alam. Yang paling afdal kita baca as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Wallahu alam. Habis. Sila tuan. masih ke syahadat. Ya. Kalau kita tak dapat dapat niat kita wajib mengulangi syahadat. Berapa kali adakah had-had kali kita mengulang? Baik, istilah wajib ni tuan-tuan tiada bilangan sehingga datang kepada yakin. Contoh begini, jangan kata tasyahud. Boleh jadi kuliah yang lepas tuan ada tak ada dah? Tak ada. Dengar baik. Perkara ni takbir, Fatihah, tahiyat, selawat, salam hamba belajar dengan Tok Syekh Fakir Dok di Fatoni. Tok guru ni tak alim mana tapi duduk di Mekah hampir 30 tahun. Dah, dia balik ke petani buka pondok. Nak cerita masalah ulangan ni, bila hamba belajar dengan beliau, Tok Syekh Fakir Daud ni selalu mengamalkan perkara yang pelik-pelik. Di antaranya ketika semayang, dua perkataan dia akan baca banyak kali. Pertama ketika tahiyat, kedua ketika selawat. Yang kadang-kadang kita kalau tak kenal, dia akan datang syak wasangka. Macam mana orang alim ni semayang was-was?
walhal dia bukan was-was. Dia baca banyak kali di atas beberapa kaedah nak mengajar anak murid di belakang ni, hak mengaji dengan dia daripada yang reti tak reti. Inilah perkataan yang perlu kita jaga. Di antaranya apa? Dah? Sila buka mic. Di antaranya perangai Tok Syekh Fakir Daud ni ketika tahiyat, dia baca begini. At-tahiyatul dahlah baca kuat, satu masjid dengar, mic letak di sini. Dah, kalau baca perlahan tak apa, baca kuat. At-tahiyatul Allahu Akbar. Kalau orang tak kenal dia ketar perut dah bila semayang belakang Tok Guru ni. Selagi selawat pula, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sampai dia betul baru dia sambung. Minimum dia baca 6 kali. Itulah amalan harian. 3 tahun hamba duduk dengan beliau. Minggu pertama ketar perut. Dah, minggu pertama ketar perut, datang wasangka wah-wah macam-macam ni. Macam mana duduk di Mekah 30 tahun takkan semayang was-was. Rupa-rupanya dia mengamalkan kaedah prinsip Nabi. Mengajar ini kadang-kala dengan lidah, kadang-kala dengan perbuatan. Bukan dia was-was dah nak mengajar anak murid yang lagi 3 tahun 4 tahun akan keluar pergi ke pondok lain, balik ke rumah masing-masing. Inilah kalam yang perlu dijaga supaya tak rosak semayang. Benar kalam Tok Syekh Fakir Daud. Bila hamba balik ke Malaysia, hamba diamanahkan oleh beliau, wan, muduk mana surau, muduk mana masjid, jangan buka kitab melainkan selesaikan dahulu 5 perkara: takbir, Fatihah, tahiyat, selawat, salam. Dan setelah daripada itu, bila kita masuk praktikal, ternyata kesalahan itu ramai yang buat. Banyak yang baca Allahumma sal, bunyi mas. Dekat sod ada sabdu. Banyak yang baca begini. Allahumma sal. Dah. Sebab itulah apa yang dia buat nak menjaga. Jawabannya, buatlah berapa kali sehingga datangnya yakin. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna 'alaina bayanah. Bal huwa Qur'anun Majid fi lawhin mahfuz. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Ya Allah, apa-apa yang kami dengar janganlah Engkau lupakan. Ya Allah, apa-apa yang kami tulis janganlah Engkau lupakan. Ya Allah, apa-apa yang kami ulang janganlah Engkau lupakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujudi wa sababil a'zami likulli mawjudin salatan tuhafizuna bihal Qur'an wa tufahimuna bihal ayat wa tahfazuna biha su'al qawli wal amali wan niyat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Bagi mereka yang baru yang tak pernah ikut kuliah hamba sebelum daripada ini, kalau tuan-tuan nak dapatkan poster mahram, dah selepas daripada ini boleh dapatkan di kereta. Yang poster ni tuan-tuan, alhamdulillah hamba buat pada bulan Ramadan hari tu, yang mendapat feedback yang begitu banyak. Sekarang ni hamba tekan siapa-siapa nak buat kenduri, bermakna daripada kita beri souvenir yang tak ada benda. Dah, beri coklat, beri biskut, beri telur, yang benda tu habis begitu sahaja, baik tuan-tuan beli poster bagi kepada orang. Sebab alhamdulillah ribuan orang order dah. Untuk orang kahwin kita bagi sekeping RM2 sahaja. Dah, tapi kalau kat surau kita jual RM10 lah. Jangan beli RM2 lepas tu meniaga pula. Allahumma salli ala Muhammad. Dengan niat kita nak membantu tuan-tuan, kerana pengalaman hamba daripada feedback yang begitu banyak. Satu hamba Allah dia kata, ustaz, saya mengaji kitab hampir 20 tahun, pening masalah mahram. Ustaz buat poster, saya baca sekali masuk sampai dalam perut. Kita dengar terkejut, orang masuk dekat hati, dia masuk sampai dalam perut. Allah, hamba kata hebat tuan ni. Kerana apa? Mudah-mudahan bila kita bawa balik, frame elok-elok, anak-anak boleh membaca, orang lain boleh membaca, dia kenal siapa mahram, siapa bukan mahram, siapa boleh bersalam, siapa tak boleh bersalam, siapa boleh buka aurat, siapa tak boleh buka aurat. Yang kita nak bukan perubahan, yang kita nak cuma usaha, lebih serah kepada Allah. Jangan nak berubah langsung tak ada usaha. Wallahu alam. Salah dan silap harap dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.